wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Memang penting sebab dalam Islam pun mengajar kita untuk kenal seseorang itu 3 bulan paling kurang. Jadi tentang diri dia, tentang latar belakang keluarga, agamanya macam mana. Kau faham, entah apa lagi harus. Hati ini sememangnya tercipta hanya untukmu. Tiada yang mampu merubah cintaku, memaksaku melepaskanmu. Hati ini sememangnya tercipta hanya untukmu. Tiada yang mampu memisahkan kita selain dari ajalku. Hanyalah dirimu, bidadariku yang ku cintai. Jangan kau pergi jauh dari diri ini. Tersiksa seluruh jiwa ragaku dan parahlah hatiku bila kau hilang. Sayangku, akan setia menantimu biar sampai ujung nafasku. Karena kau bidadariku. Sememangnya tercipta untukmu. Hanya Tuhan yang mampu memisahkan kita. Jauh dari diri ini, tersiksa seluruh jiwa ragaku dan parahlah hatiku bila kau hilang. Aku akan setia menantimu biar sampai ujung nafasku. Karena kau bidadariku. Sayang, aku merindui kamu. Dekaplah tubuhku kembali. Ku selalu ingin kau setia di sini menemani aku sehingga
akhir usiaku. Kena kau bidadariku. Wow. Suara yang cukup menusuk kalbu ya Rina daripada Ipol Roza dengan lagunya Hanya Kamu dan Hanya Kami berdua menemani anda pada hari Isnin ini 12 Oktober. Walaupun cuaca di sekitar Sri Pentas agak mendung tapi tenaga kami agak tinggi, mood kami amat ceria hari ini. InsyaAllah, dan pastinya kami mengharapkan anda juga hari ini penuh bersemangat. Permulaan di minggu yang baru. Pastinya ia akan memberikan satu perjalanan yang baik-baik saja untuk anda harungi hari ini. Baik, kita nak kongsikan, saya kira ramai juga dalam kalangan kita yang sudah pun mengetahui tentang kadar ataupun kes yang dilaporkan sehingga semalam berkenaan dengan COVID-19. Ya, betul Rina. Kalau kita cakap pasal COVID ni Rina, hujung minggu saya tak keluar rumah. Saya duduk dekat rumah. Saya pun. Bila nak beli barang je saya keluar sebab takut sebenarnya. Saya kira ramai di luar sana juga sama seperti kita berdua kan, takut nak keluar hanya apabila ada urusan yang penting. Baik, seperti mana yang anda tahu setakat semalam jumlah kes yang dilaporkan, kes baharu yang dilaporkan adalah sebanyak 561 kes baharu, menjadikan 4,587 kes COVID-19 yang masih lagi aktif, dan apa yang menyedihkan sudah ada 2 kematian ya Rina. Okey, dan selain itu juga semalam telah wujud 5 kluster baharu yang mana 3 di Sabah, kluster Surat, Kasih dan Hazanah, 1 di Selangor iaitu kluster Sungai Wei dan 1 lagi kluster di wilayah Persekutuan Labuan iaitu kluster Bah Panda. Dan kami seperti biasalah kita nak mengingatkan penonton-penonton setia kita. Anda ketika ini saya kira perlu sentiasa berada di rumah kalau tak ada urusan yang penting. Sebab perkara ini masih lagi menjadi kerisauan, kegusaran dalam kalangan rakyat sendiri. Kes pun kita lihat angkanya bukanlah satu angka yang perlu kita gembirakan atau banggakan. Satu kerisauan dalam kalangan rakyat kita, 561, jumlah yang sangat tinggi sebenarnya. Sangat tinggi. Jadi sama-samalah kita yang harus membantu satu sama lain dalam menjaga keselamatan diri sendiri dan juga orang di sekeliling kita. Dan bukan itu saja Rina, seperti yang kita tahu ada beberapa pusat membeli belah yang telah ditutup sementara waktu untuk keselamatan orang ramai. Jadi anda di rumah sentiasa ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling anda dan keluar sekiranya perlu sahaja. Tak payahlah pergi shopping-shopping kan Rina? Betul tu. Dan yang pasti juga bagi mereka yang ada anak kecil ataupun ibu bapa dalam golongan warga emas ini, waktu terbaik sebenarnya untuk anda habiskan bersama dengan keluarga dekat rumah. Sebab kalau kita keluar pun bawa anak-anak berjalan ataupun makan di luar, ini bukan waktu yang sesuai. Sebab kita masih lagi dalam usaha untuk memerangi COVID-19 ini. Sebab kalau kita bercerita tentang risiko bagi mereka yang mudah dijangkiti COVID-19 ini adalah dalam kalangan warga emas dan juga kanak-kanak. Dan bercakap pasal kanak-kanak, saya tak pasti sama ada anak-anak di rumah happy ataupun sedih sebab sekolah ditutup sekali lagi. Sebanyak 298 sekolah di zon merah iaitu di sekeliling daerah Petaling ditutup, termasuk sekolah swasta yang didaftar di bawah KPM. Jadi adik-adik dekat rumah tu yang sekolahnya ditutup mungkin akan bermula pembelajaran atas talian sekali lagi. Okey, tak apa. Walau bagaimanapun pastikan pembelajaran itu diteruskan seperti biasa. Jadi kita jaga kita. Okey, itu sudah kita kongsikan berkenaan dengan COVID-19. Kita nak berbalik kepada segmen ataupun topik kita pada hari ini, di mana setiap hari Isnin kita nak bincangkan topik yang santai-santai sahaja. Hari ini kami nak tanya pandangan anda, penonton wanita hari ini. Adakah sebenarnya penting untuk anda kenal pasangan anda sebelum berkahwin? Kalau saya rasa penting sangat untuk mengenali seseorang sebelum kahwin. Tapi dalam adat orang India masih lagi ada orang kata arranged marriage. Di mana saya tak pastilah orang arranged marriage ni sejauh mana mereka mengenali pasangan mereka sebelum berkahwin. Kalau masyarakat Melayu Sugi, kalau kita cerita tentang dulu-dulu, memang kebanyakan jodoh itu dicari oleh ibu bapa dan perkenalan itu
itu kebiasaannya dalam tempoh waktu bertunang. Sebab itu ada tempoh waktu bertunang. Sebab waktu inilah kita nak kenal dengan pasangan kita. Apatah lagi kalau jodoh itu pilihan ibu bapa. Biarpun ada dalam kalangan individu yang sebenarnya dia baru kenal 3 minggu saja tapi dia dah boleh membuat keputusan untuk mendirikan rumah tangga. Tapi ada orang walaupun 10 tahun kenal masih tak faham pasangan. masih lagi orang kata kurang kenal pasangan dan tak tahu adakah itu masa yang sesuai untuk berkahwin ataupun tidak. Jadi masing-masing ada pendapat sendiri dan kami nak tahu pendapat anda jugalah. Adakah perlu untuk kenal sebelum perkenalan sebelum perkahwinan ini penting ataupun tidak? Terus ke Facebook Wanita Hari Ini dan kongsikan pendapat anda. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Lapar sangat ke? Sampai licin pinggan kau tu. Kalau kau lapar, kau boleh makan aku punya. Tak elok membazir. Itu kan amalan syaitan. Kau balik macam mana ni? Bas. Tak payahlah. Biar aku hantar kau balik. Tak apa. Dia boleh naik bas. Kau berani kan? Lawan cakap ketua gangster. Dian hanya tak akan melawan cakap orang tua Dian dan juga suami Dian. Itu pun bila dah ada suami lah nanti. Kau tengah lama aku ke apa ni? Tu ada bas. Dian pergi dulu Bye. Assalamualaikum. Dia ni ada masalah split personality ke? Ke dia bipolar? Agaknya sebab itulah tak ada orang nak kat dia. Tak kahwin-kahwin sampai umur pun dah 30 lebih. Hai, ya? Kenapa tak masuk lagi? Macam mana dengan Abalong? Okey tak? Okey? Kan mak dah cakap, dia memang okey. Tapi mak dia kasar sikit lah. Baguslah kasar. Itu maksudnya dia jantan sejati. Zaman sekarang ni yang mana badan berketak-ketak tu sebenarnya lembik. Yelah mak, dia masuk dulu Nantilah. Esok dia nak ambil cuti ya? Kenapa? Abalong nak bawa Dian ke rumah mak dia. Kenal-kenal lah dengan mak dia. Tak payahlah terkejut sangat. Jom kita masuklah. Jom. Okey, itu antara serba sedikitlah sedutan. Kita nak beri gambaran kepada anda tentang topik kita hari ini seperti yang kita wawarkan sebelum berhenti berehat tadi. Kenal sebelum kahwin, penting ataupun tidak? Saya nak tanya dengan Sugi dulu. Alamak. Apa perkara penting yang awak nak tahu kepada bakal pasangan awak dalam proses perkenalan tu? Berapa girlfriend dia ada sebelum Wow. saya? Nanti makan hati kan? Tak. Lebih baik kita tahu daripada kita tahu daripada orang lain memberitahu kita. Rina, kalau dia sendiri bagi tahu kita lagi bagus macam tu kan? Okey, setuju. Kalau Rina, apa yang Rina nak tahu? Semua saya nak tahu tentang dia. Bukan setakat hobi dia ke makan, minum, apa yang dia suka, apa yang dia tak suka. Tapi kita nak tahu karakter diri itu sesuai atau tak. Ngam ke tak ngam. Okey, nanti kita cari yang ngam dengan Rina. Okey. Wow. Apa pun kita Okey, bersama. tapi kita bukan nak cerita panjang pasal kita lah. Kita ada 2 tetamu istimewa. Tadi kita dah pendengarkan suara salah seorangnya. Ini dia. Tutup mulut dia. Apple, apa khabar? Sihat Alhamdulillah. Apa khabar Kak Rina? Sihat, Alhamdulillah. Sihat. Saya suka mulakan hari saya dengan positif. Okey. Nampak Alhamdulillah. Kak Rina, nampak Sugi, nampak Sarah ni saya rasa hari saya akan awesome. Ceria. Positif. Bakal awesome. Okey. Wow. Dia bakal awesome. Alhamdulillah. Bagus. Kita tadi dah disebut namanya Sarah Suhairi bersama kita hari ini. Apa khabar Sarah? Baik, Alhamdulillah. Sihat. Sihat, Alhamdulillah. Sudah akan bertunang Sarah Suhairi. Okey, baik. Kita nak tanya dengan Ipul dahululah. Ya, saya. Memandangkan Ipul yang dah kahwin 6 tahun. Rina, kita nak tahu Ipul. Ipul sebelum berkahwin, Saya. berapa lama tempoh perkenalan dengan Liz? Betapa pentingnya tempoh perkenalan tu? 2 tahun. 2 tahun? 3 tahun lah. Setahun lebih kenal. Setahun, ya Allah tingginya rambut saya. Setahun lebih kenal. Setahun lebih tunang. Setahun tunang. Setahun tunang. Lepas tu kita nikah. Kita nikah, kita resepsi lambat. Nikah bulan 12, resepsi bulan 2. Okey. Dua-dua tu saya buat bad decision. Macam mana bad decision tu? Apa Wife yang saya dimaksudkan kata, kenalah dengan tajuk kita hari ni. Kenal dulu. Saya tak kenal dia masa tu yang dia ni kaki prank. Dia cakap, ampun ni nampak handsome lah kalau dia misai. Saya simpan misai. Okey.
Lepas tu resepsi. Cuba teka baju saya warna apa? Pink. No. Purple. Royal blue. Royal blue. Okeylah tu royal blue. Okeylah. For you. No, for me. Dan saya masa betul-betul hari resepsi tu, saya betul-betul semalam tu baru balik pada syuting di Port Dickson, Banana Boat. Jadi saya memang banana yang memakai baju biru. Tapi saya bahagia. Alhamdulillah. Yang pastinya proses pengenalan waktu bercinta dan waktu pertunangan itu adalah tempoh yang sangat-sangat orang kata banyak perkara yang Apple belajar tentang Liz dan Liz belajar tentang Apple sendiri. Dan saya belajar tentang Tuhan. Alhamdulillah. Itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Okey. Sarah baru berusia 20 tahun. Oh ya. Baru je. Baru berusia 20 tahun. 2 tahun muda pada saya lah. Bila kita Nampak sebaya. Okey, nampak sebaya. Okey, nampak di sebaya. situ. Okey, bila kita nak sentuh tentang kenal sebelum kahwin ni, sebelum tu nak tanya, ada perancangan tak meletakkan umur untuk berkahwin? Oh, mungkin selalu orang dah biasa kot dia letakkan umur. Macam, mungkin 23 nak kahwin. Ada orang tu macam, mungkin after degree nak kahwin terus. Tapi pada Sarah, depends pada seseorang. Mungkin kalau dia rasa dah bersedia untuk komitmen, untuk ada komitmen, bagi Sarah, why not? Kita tengok siapa yang dah ready untuk menjadi seorang isteri. Jadi untuk Sarah, mungkin muda lagi kot. Jadi Sarah pun masih, jangan pandang saya macam tu, saya tak takut. Saya suka dengar dia bercakap, dia macam lawyer. Dia lawyer muda. Bukan. Cita-cita dulu cita-cita. Tapi jadi penyanyi hari ni. Kita rezeki kat sini kan. Yang penting tetap comel. Lepas tu? Lepas tu dia sambung. Okey, untuk Sarah sendiri, Sarah rasa untuk kenal tu penting juga. Sebab kita bukan hanya nak kenal dia, kita nak kenal family dia juga, latar belakang dia macam mana. Dan juga kita kadang-kadang bila bercinta ni, bila kenal-kenal ni, semuanya nampak indah indah aja kan. Macam tu. Selalu macam tu. Tapi nanti dah kahwin, kitalah yang menghadap dia punya bad habit, benda-benda yang kita tak tahu. Jadi Sarah rasa elok untuk kenal dululah. Tapi Sarah tak meletakkan spesifik masa yang untuk kita mengenali seseorang. Mungkin pada setiap orang dia ada masing-masing punya time untuk mengenal orang lain. Okey, selalunya macam tu ke sekarang ni macam tu? Sarah. Selalunya saya dengar-dengar macam itulah. Even ayah pun. Ada sesuatu yang Apple tahu yang ingin dikongsikan? Tak ada Saya pun tengah mengenali Sarah. Saya tanya dia, Sarah pernah heartbreak tak? Tak pernah bang, saya tak pernah bercinta. Betul ke Sarah? Dia tak ada lagi yang serius tu, tak ada. Okey, orang kata cinta monyet lah. Cinta monyet tu adalah rasa. Ya, dia dimonyetkan. Tak baik. Dia pernah membahagiakan Sarah tau. Ingat. Tapi Apple bila berkahwin umur berapa? 26. 26. Okey, Macam mana boleh sebaya ya? Okey, jadi itu memang Apple sendiri dah meletakkan usia 26 tu adalah waktu terbaik, atau sebenarnya bila dah sampai tempoh kenal Liz macam tak boleh lama ni kan, nanti kan dikebas orang. Jadi lebih baik kita percepatkan. Saya suka hidup dengan tak letakkan apa-apa label kepada apa-apa pun. Contoh orang kata kerja saya apa, kerja saya cek duit je. Dan menyayangi keluarga dan siapa yang saya pilih untuk sayangi. Saya ada baca satu benda yang penting tau daripada Bob Marley kot. Dia kata semua orang akan menyakiti hati kita. Kita hanya perlu pilih siapa yang worth suffering for. So saya pilihlah siapa yang saya worth. Sebab dia memang akan sakitkan hati punya. Kita kalau dah terima benda tu, kita takkan gaduh dah. So saya suka letakkan diri saya, kalau nak dijadikan label pun, saya ada cerita pasal Batman, Joker dan pemandu Grab. Okey, ni kita nak tahu ni ya. Kita curious. Saya dari Ya, Batman, Joker dan pemandu Grab. Kita ni daripada muda, kita suka letakkan diri kita ni siapa tau. Kita suka. Dan bila kita letakkan diri kita siapa, kita akan cari dekat orang tu apa yang macam kita. So, bila kita letakkan macam tu, kita suka nak jadi hero. Hero ni siapa? Batman. Saya pula jenis yang introvert. Saya tak suka bercakap, tak suka campur dengan orang pun. Kalau saya makan seorang-seorang, biarkan saya. Saya tengah kerja. Okey. Lepas tu, macam mana kita nak cari manusia yang boleh terima kita? So, kita kena jadi hero dululah. Hero adalah Batman. Walaupun orang tak tahu. Sebab Batman, orang yang tahu je tahu. Alfred, kereta dia, motor dia, hair dryer dia. Tapi lama-lama dia dapat tahu yang bukan semua orang peduli pasal dia. Dan bila kita ada orang yang peduli pasal kita tanpa kita minta, benda tu mahal. So lahirlah Joker tu, yang mana setiap perkataan daripada manusia hanyalah komedi semata-mata. Bagi dia. Dalam maksud tu. Saya cuba untuk sabar, cerita belum habis. Cukup ke segmen kita ni? Okey, tak apa, teruskan panjang waktu. InsyaAllah. So, bila dia jadi Joker, dia anggap semuanya komedi. Dia dah jadi tak ada rasa. So, dia dah tak boleh share dengan orang sebab orang tu tak faham. So, dia Joker. Last sekali dia jadi pemandu Grab sebab
Kerja dia hanya bawa seseorang tu dari satu destinasi pergi destinasi yang lain, A to B. Sebab ending dia untuk si Joker ni lah, life is a scam. Okey. Sebab tak ada siapa yang boleh buktikan Tuhan ada di sebalik mati. Ini serius sangat. Dalam pencerahan semua kita jangan ni sangat berat sangat. Tapi kami dapatlah maksud di Ya, sebaliknya. itu. So bila saya nak kenal orang, saya perlu kenal hati budi dia. Saya suka cari kebaikan hati dia. Okey. Bila dia baik, saya tak peduli dah dia rupa apa, rupa akan fits. Dia harta pun akan fits. Betul. Suara sedap pun akan fits. Semua akan fits kecuali apa ada di sebalik mati. Okey. Memories kita pasal dia. Sebab tu masa itu lebih daripada emas, lebih daripada duit. Masa. So nak kenal tu yang makan masa. Saya boleh kenal seseorang dalam masa sehari. Okey. Ada yang dah 17 tahun saya tak kenal dia. Saya ada satu kawan yang saya kenal daripada umur darjah 2. Okey. Sampai hari ni saya tak kenal dia. Kenapa dia macam ni? Kenapa dia beroperasi begini? Okey, tak tahu nak kesian kat kawan tu ke kesian kat awak? Jangan. Saya bersyukur dia ada. Sebab dia menyayangi saya tanpa syarat. Okey, baik. Tapi Rambut saya dia kering kan? Okey. Kawan lelaki. Sarah sendiri kan, kalau dah nak orang kata serius lah dalam perhubungan tu, apa yang mungkin ciri-ciri yang Sarah nak tahu mengenai seorang lelaki itu? Apa aspek-aspek yang perlu diketahui? Rambut panjang saya tahu. Yang pertama sekali Sarah akan tengok sama ada dia memahami Sarah ataupun tidak. Sebab selalunya kadang-kadang sebab Sarah in this line dalam industri ni tak semua orang faham. Tak semua yang tidak berada dalam industri dapat faham situasi Sarah bekerja. Kadang-kadang tu nyanyi soundcheck show malam, habis pun lewat malam. Jadi Sarah perlukan seseorang yang mungkin boleh faham kerja Sarah dan boleh tenangkan Sarah whenever Sarah rasa macam panik ke apa ke, sebab Sarah ada sifat tu tapi tak ramai orang perasan. Kan abang perasan? Saya tak boleh cerita kat TV lah. Jadi masa setiap daripada kita ni memang memerlukan waktu untuk kita sendiri ambil serba sedikit daripada bakal pasangan kita. Kita kalau orang dah suka, bukanlah terus kita boleh memberi satu keputusan. Sebab ini melibatkan soal hidup. Dan kebiasaannya bila bercerita tentang soal hidup ini, kita tidak mahu membuat keputusan yang salah. Kita nak kongsikan perkara ini bersama dengan perundi motivasi kita, Cik Saiful Bahari yang sudah pun berada di talian ketika ini. Assalamualaikum. Apa khabar Cik Saiful? Selamat tengah hari Cik Saiful. Sihat ya? Selamat tengah hari. Alhamdulillah sihat seadanya. Rina dengan Suki bagaimana sihat? Alhamdulillah sihat. Sehingga hari ini Alhamdulillah sihat. Syukur. Okey, Cik Saiful, hari ini topik seperti yang kita wawarkan sebentar tadi berkenaan dengan kenal sebelum kahwin, penting ataupun tidak. Kita dah bincang di studio bersama dengan Apple dan juga Sarah, tapi kita nak dengarkan pandangan daripada Cik Saiful sendiri. Kenapa penting, kenapa pentingnya untuk kita kenal pasangan kita dalam tempoh sebelum berkahwin ini? Okey, terima kasih Nat. Satu soalan yang bagus. Terlebih dahulu saya ucapkan tahniahlah kepada Apple dan juga Sarah yang telah memberikan pandangan dan ilmu. Banyak teori yang saya belajar pada Apple tu rasa orang seni. Serok kecil je. Baik. Untuk kita kenal sebelum kita berkahwin pasangan itu, bagi saya lah, pendapat pribadi saya merupakan satu benda yang sangat penting kerana Nabi SAW sendiri pun dia bertunang dengan siapa? Bertunang dengan Sayyidatina Aisyah dan juga Hafsah. So maknanya perilaku ataupun perwatakan tersebut perlu dilaksanakan bagi seseorang tersebut sebelum dia berkahwin dengan seseorang insan yang dipilih ataupun orang kata dijodohkan kepada dia. Mana tahu Sugita lepas ni family yang jodohkan kepada dia kan. Baik. Saya suka gelak tu. Kenal itu penting kerana kita biasanya ingin melihat dari sudut fizikalnya, dari sudut peribadinya, tentang orang yang kita nak kenali tersebut. Saya ada banyak benda yang kita nak kongsikan, tapi saya ambil perkara yang penting saja, Rina. Yang pertama sekali kita nak melihat sebenarnya dan kita nak menilai tabiat ataupun sikap pasangan yang nak jadi pasangan kita tu. Kan, bak kata si Sarah tadi, dia mementingkan individu yang memahami karier ataupun kerjayanya. So nak tak nak, suka tak suka, maka dia kena kenal dulu siapa pasangan individu tersebut yang boleh menerima karier ataupun kerjaya hidup dia sebagai seorang artis. So bila kita dah menilai, bila kita dah melihat tabiat ataupun sikap pasangan tersebut, maka dari situ timbullah yang dinamakan sebagai kita nak cari keserasian dalam kehidupan. Orang kata kita nak cari keserasian roh. Ini maksudnya contoh. So ada orang yang kita jumpa
tak pernah jumpa, tapi bila kita tengok muka dia rasa macam seronok je nak berborak dengan dia, rasa macam dah 10 tahun kenal. Ada orang kita tak pernah jumpa juga, tapi bila jumpa tu rasa macam bencinya menyampah ni. Kenapa? Itu yang dinamakan tiada keserasian roh. So means maknanya kita tak ngam dengan dia. So perkara-perkara ini, of course, dia sangat penting bagi seseorang tersebut untuk dia lakukan ataupun dia melakukan proses mengenal sebelum berkahwin itu sendiri. So saya tak dapat nafikan juga ada setengah budaya masyarakat dalam dunia ataupun dalam Malaysia sendiri yang mana jodoh tersebut telah ditentukan oleh kaum keluarga, family dan sebagainya. Dan namun dewasa ini saya rasa saya dapat merasakan bahawa kebanyakan masyarakat di negara ini telah pun mengenali ataupun berkenalan dengan jodoh dia sebelum dia berkahwin. So maklumlah alam maya sekarang kan, cuma kena hati-hatilah. Kadang-kadang jodoh di Facebook, jodoh di Instagram ni tengok muka comel tapi bila jumpa subhanallah. Okey, tapi Encik Saiful, keserasian antara pasangan itu sememangnya penting. Tapi apa pendapat Encik Saiful bila kita nak mengenali seseorang itu, keluarga mereka, latar belakang keluarga juga penting. Jadi keserasian keluarga itu, adakah itu penting juga? Ya, betul. Sebab itulah tadi yang saya katakan tadi, Sugi. So, kita bukan sahaja nak mengenali batang tubuh individu itu tersebut. Bahkan proses mengenal tersebut termasuklah ahli keluarganya. Dari mana family-nya berasal dan sebagainya. Kenapa? Sebab kita bukan sahaja untuk ingin hidup bersama dengan dia, tetapi kita akan menerima keseluruhan ahli keluarga dia sebagai sebahagian daripada kehidupan kita, ahli keluarga kita yang baru. Maka apa yang Suki katakan tadi itu, kita juga perlu mencari sebenarnya keserasian di antara diri kita dan juga ibu bapa ataupun ahli keluarga pasangan kita tersebut. Namun saya yakin dan percaya keserasian ahli keluarga ni biasanya pasangan akan meletakkan di tahap ataupun nombor 2. Sebab apa? Cinta kan buta. Kan? So biarlah lautan dalam terpaksa ku harungi. Macam tu kan. Kan? Saya nak komen kat Cik Saiful, okey, kita sama-sama. Saya nervous pula kuatnya. Kita sebenarnya nak kongsikan juga. Ini kalau mereka yang dalam tempoh perkenalan tu nampak keserasian, nampak kefahaman tu, alhamdulillah, syukur. Kira maksudnya perjalanan tu boleh diteruskan. Tapi bagaimana pula bagi pasangan-pasangan yang sememangnya walaupun tempoh perkenalan diberi terlalu lama sekalipun, masih lagi ada perkara yang cukup orang kata tak dapat kita nak kenal pasti dari segi karakter ke, dari segi perangai pasangan itu sendiri. Ini juga satu masalah kalau kita ambil keputusan untuk bersama dengan pasangan. Bagaimana situasi ini? Okey, baik. Terima kasih. Soalan yang bagus tu, Rina. Kadang-kadang kita dah bertunang tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 7 tahun pun ada. Tapi masih lagi belum menemui orang kata kesempurnaan ataupun orang kata melengkapi antara satu dengan yang lain. Baik. Ini yang pentingnya perkenalan sebelum berkahwin itu. So, kita tak nak masalah sebelum berkahwin itu dibawa ketika dalam rumah tangga. So, maksudnya contoh, si isteri suka masakan pedas, suami tak suka masakan pedas. Nanti bila kahwin jadi konflik pula. Pasal makan saja jadi isu. Kan? So, apa yang utama, apa yang penting adalah bagi saya, kita mengenal pasangan kita tersebut adalah salah satu di antara perkara yang mana kita cuba untuk mendidik diri kita ataupun membenarkan diri kita ini untuk berkongsi sebahagian kehidupan kita dengan orang yang kita nak percayai selepas ini. So, kalau kita tak dapat titik pertemuan tersebut, maka bagi saya lah, kalau dalam Islam dia ajak istikharah. Tetapi bagi untuk publik, untuk umum, keseluruhannya, pada ketika itu anda perlulah mencari alternatif yang lain. Sebagai orang kata langkah keselamatan supaya tidak sengsara sepanjang kehidupan. Ingat, berkahwin bukan untuk sengsara. Berkahwin adalah untuk kebahagiaan. Bak kata Eko tadi, mana kita berkahwin, mana terimalah apa yang ada tersebut untuk disakiti. Baik. Terima kasih banyak-banyak Encik Saiful. Terima kasih, Cik Jaga diri Encik Saiful. Itu pandangan daripada Cik Encik Saiful berkenaan dengan topik kita ni. Tapi sebelum kita nak berbalik kepada Sarah dan April, kita nak dengarkan juga pandangan penonton kita di luar sana. Silakan.
penting untuk kita kenal dulu seseorang itu sebelum kahwin. Sekurang-kurangnya kita kenal yang asas, iaitu tentang diri dia, tentang latar belakang keluarga, agamanya macam mana. Memang penting sebab dalam Islam pun mengajar kita untuk kenal seseorang itu 3 bulan paling kurang. Kita akan tahu dia punya perangai, attitude, tingkah laku, sama ada dia serasi ataupun tidak dengan kita. Kalau boleh kenal dulu. Bila kenal dulu, bila dia rasa sesuai, serasi dan seterusnya kita boleh nikah. Sebab takut juga kadang-kadang jodoh ni tak tentu ya kan. Ada yang kenal sekejap terus kahwin, okey. Ada yang kenal sekejap terus kahwin, ada masalah. Tengok juga kepada seseorang individu tu. Andai kata nasib dia dapat individu yang serasi dengan dia ataupun mempunyai attitude yang baik, so insyaAllah akan berkekalan. Tapi kalau tak, maka ia akan memberikan kesan dalam jangka masa yang pendek. Lebih berisiko. Sebab apa? Sebab bila dah kahwin ni, baru kita nak kenal dia, baru kita nak tahu tahap marah dia macam mana, bila dia sedih macam mana, bila dia down, macam mana cara kita nak handle dan tackle dia semula. Prefer kenal dulu. Dari situ kita boleh kenal dia dengan lebih mendalam. Bukan setakat dia, tapi kawan-kawan dia, keluarga dia. Jika ada yang terkurang, kita bolehlah adjust mana yang patut sebelum perkahwinan. Saya prefer untuk kenal dulu sebelum kahwin. Sekurang-kurangnya kita dah dapat gambaran. Saya dah dapat gambaran apa yang bakal saya hadapi nanti. Lebih baik kenal dahulu sebab banyak yang kita perlu mengenali, termasuklah kewangan mereka, perancangan masa depan mereka. Setuju? Jadi terus nak tanya Epul yang tengah cek rambut saya kira. Okey Epul, yang sudah 6 tahun berkahwin, sudah bercinta 2 tahun, 3 tahun, 8 tahun, 9 tahun dah kenal. Okey, 9 tahun lah kita katakan. Ada tips tak, nasihat bagi mereka yang belum berkahwin, nak berkahwin, sedikit daripada yang sudah berpengalaman? Saya biasalah mesti start dengan cerita kan. Okey, cerita pendek lah sikit. Pendek je. Dia ada satu kisah tentang serigala. Ada 2 serigala ni, dia hidup dalam satu kamar yang sama. Satu serigala ni ganas, warna dia hitam. Dia penuh dengan benci, dia penuh dengan marah, dia penuh dengan hatred. Semua yang negatif kat dia. Ada satu serigala lagi, dia warna dia putih. Dia suka senyum, dia suka buat lawak, dia suka share stories, dia seorang pencerita dan dia kuat. Dua-dua tu sama kuat. So soalan dia kepada atuk tu adalah, serigala mana yang akan menang akhirnya nanti? So jawapan atuk tu adalah, serigala mana yang awak bagi dia makan? So apa yang kita feed, itu yang kita dapat balik. So what we are, we will attract. So setiap kali saya bangun, saya akan start dengan positivity. Saya tengok stand up komedi, saya tengok manusia-manusia cantik, comel, saya tengok benda-benda yang mendatangkan idea. Macam kami. Okey, jujur ya. Kan saya cakap tadi awal-awal. So bila ice breaking tu dah selesai, kita lagi selesai untuk bekerja, lagi selesa. So saya punya tips terpenting saya dalam sesebuah perhubungan, bukan perkahwinan saja, adalah fakta, komunikasi dan yang paling penting sekali, tame your wolf. Kalau suka marah, tackle dia. Kita kena mengaku dulu, saya suka marah. Bila saya marah ni puas betul hati saya. Tapi itu adalah syaitan. Kita tackle dia. Bila kita dah tackle, bila dia marah macam mana pun, saya suka tanya dia soalan. Apa masalahnya ni? Contoh masalahnya lah nak pergi beli barang tadi, tapi sini ada positif COVID. Saya cakap balik sekarang. Handphone bila-bila ada. Tapi dia tak nak. So dia marah, saya tanya, berapa nilai handphone tu? Berapa nilai harga jari kelingking? Kalau insurans 9,000. Handphone tu berapa? 3,000. Nak ambil jari kelingking ni. Jangan beli handphone. So dia akan senyap, dia nangis je lah. Dan kita tak gaduh. Itu supaya fakta tunjukkan dulu fakta. Bila masing-masing faham, letak emosi ke tepi. So what you feed is what you get and tame your wolf. Itu falsafah dan apa pegangan yang diletakkan oleh Epul. Kalau Sarah sendiri kan, selepas ini ada insan nak mengenali Sarah. Bagaimana? Mungkin pandangan Sarah sendirilah. Kalau nak proses mengenal tu perlu masa yang lama ataupun tidak? Wow, itu dia bergantung juga sebenarnya sebab bila kita nak mengenali seorang, kita pun kena introduce kepada family kita juga. Jadi disebabkan Sarah kiranya masih muda, jadi apa-apa pun Sarah akan refer kepada ibu bapa. Macam ayah, dia tidak pernah meletakkan, ayah akan kahwinkan Sarah dengan orang ni. Memang ayah cakap, it's okay kalau Sarah ada pilihan Sarah sendiri, Sarah boleh teruskan. Tapi ayah hanya beri pesan supaya untuk cari orang yang baik-baik. InsyaAllah. Amin. Okey, kita dah tahu dah masing-masing bagaimana pandangan mereka berkenaan dengan kenal sebelum kahwin ni penting ataupun tak. Tapi saya rasalah keserasian untuk menyanyi pun kena ambil masa juga. Kenal dengan pasangan duetnya. Jadi selepas ni kita akan melihat keserasian
tarian mereka berdua dengan lagu mereka Entah Apa. Jangan ke mana-mana, kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Ya. Wanita hari ini. Berikan aku waktu untuk aku ceritakan apa rasanya hati ini kau tinggalkan perlahan. Berikan aku ruang untuk aku meluapkan rasa yang terdalam. Rasa yang takkan pernah kau faham. Entah apa lagi harus ku coba untuk memiliki seluruh hatimu. Seluruh cintamu. Entah bila akan aku temukan semua bahagia walau bukan dengan kamu. Walau perih harus ku lepaskan. Haruman ini melemparku pergi kembali pada bila aku coba melepaskan semua. Entah apa lagi harus ku coba untuk memiliki seluruh hatimu. Seluruh cintamu. Entah bila akan aku temukan semua bahagia walau bukan dengan kamu. Walau perih harus ku lepaskan. Berikan aku waktu untuk aku meluahkan apa rasanya hati ini yang kau bunuh perlahan. Wow, sedapnya suara anda berdua. Terima kasih. Okey, Awak Paul sangat dan sweet. Sarah, lagu terbaru anda Entah Apa, Entah Apa. yang juga merupakan OST drama Rian Aralin. Betul Yeah. sebutannya Rian Betul. Aralin. Okey, baik. Boleh ceritakan mengenai lagu ni? Saya tahu Paul adalah komposer dan juga penulis liriknya. Jadi kita bagi ruang kepada komposernya dahulu. Baik. Saya bukanlah komposer dan penulis lirik saya pun. Saya tulis je. Humble Dia lah, dapat dia dapat itu dan ada satu lagi manusia yang menolong saya siapkan lagu ni. Dia manusia yang setiap kali saya siap lagu saya akan tanya dia, sedap tak? Siapa manusia? Isteri saya. Oh. So dekat situ nama dia ada Argo. So Argo tu dia lah. Okey. So setiap kali lagu saya buat saya akan tanya dia, sedap tak yang? Sedap? Boleh jual tak? Boleh? Buatlah.
Okey, jadi So, dia baru lagu QC tu. lah, dia check ya. QC. Wow, okey. Tapi nak tahu juga liriknya mana Ipul dapat inspirasi nak tulis lirik yang saya baca tadi kat music video tu macam dalam lah. Ya, sedikit lah. Cerita lah. Tidaklah dalam sangat. Orangnya Dia memang masih orang dalam, deep. dia masih bahasa Melayu yang santai. Dia tak berat, kita dengar sekali kita faham. Cumanya rasa itu adalah rasa yang dia dah mula berpatah arang. Dia berputus asa sebab dia tak tahu apa nak buat lagi dah. Saya dah buat semua yang saya mampu. Contoh, tak itulah. Kemudian tak cukup juga. Masih tak dapat dia punya apa yang sepatutnya menjalani hidup yang bahagia tu. Tak dapat. So dia macam mungkin kau hanya datang untuk ajar aku. Mungkin bahagia aku dengan orang lain. Mungkin. So subjek dia ada macam-macam. Sebab dia memang boleh jadi kucing. Kambing. Ya, entah apa lagi harus aku cuba. Hari-hari kita bagi dia rumput. Dia minta apa kita bagi. Tapi sampai masa kita tanya dia, awak nak pergi mana? Dia embekkan je kita. Okey, saya rasa saya dalam kelas ceramah. Banyak saya belajar. Baik, Sarah sendiri bekerja dengan Ipul, dengan lagunya yang sekarang saya kira top lah. Salah satu lagu yang hit kan. Pengalaman Sarah sendiri bekerja dengan Ipul. Pengalaman yang Sarah sebab ini kali pertama kita bekerja sama, betul? Dan Sarah juga di approach sangat-sangat random, sangat-sangat secara tiba-tiba. Macam Abang Ipul datang, Sarah apa update terkini? Dia macam ada lagu je. tak? Ada lagu nak keluar ke? Oh, so far dalam masa yang terdekat tak ada lagi, tapi ada perancangan. Cuma so far saya masih lagi available lah kalau macam mungkin nak ada lagu lain ke, mungkin nak duet. Jadi bila dapat lagu daripada Abang Ipul dan Sarah dengar kali pertama, Sarah macam, oh Sarah nak lagu ni. Macam okey, lagu ni macam boleh begini, boleh begini. Sebab Sarah dengar dia punya melodi lirik pun macam, walaupun saya mungkin sebelum ni Abang Ipul kata tak pernah rasa putus cinta tu, tak pernah rasa broken itu, tapi kita cuba untuk kami rasa tadi bila nyanyi rasakan sedihnya kan. Rasa sedih, Dia alhamdulillah. berbakar. Dan saya cuba Sarah lah. sendiri selepas ni ada lagi kolaborasi bersama dengan Ipul atau apa perancangan Sarah? Kalau ada lagi apa salahnya? Boleh je Kita cuba macam lebih lain pula, kontak. kan? Kita tak kisah. Mungkin genre yang berbeza lepas ni kita tak tahu. Mungkin kita Sebab pergi kita kan rock jenis lagi. umur kita pun lebih kurang. Okey, baik. Dan tahniah anda berdua dah 2 minggu lagu ni saya lihat dimuat naik di YouTube dah mencapai hampir 800,000 views. Tahniah. Dan mungkin anda berdua boleh kongsikan jugalah apa harapan anda buat lagu ni. Saya baca komen bagi Ipul, ada seorang berkata yang Ipul ni dah jadi raja OST drama pukul 7. Jadi harapan anda berdua dan Ipul sendiri. Harapan saya dengan setiap lagu adalah anda dapat merasainya seperti mana kami merasai. Betul. Okey, baik. Sarah sendiri? Untuk Sarah juga sama juga macam Abang Ipul. Kita kalau boleh apa yang kita deliver tu kita nak orang rasa dan orang faham apa yang kita cuba sampaikan. Okey, baik. Dan kalau ini raja OST, kami harapkan Sarah menjadi ratu OST. Baik, selamat maju jaya anda berdua. Terima kasih banyak-banyak kerana bersama kami hari ini. Dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berehat sebentar, kembali selepas ini bersama dengan Vina. Wanita hari ini. Okey, baiklah, kami ada sesuatu yang nak wawarkan kepada anda penonton wanita hari ini. Tahukah anda sepanjang bulan Januari sehingga Mei 2020 jumlah kes demam denggi 6 kali ganda lebih tinggi dari jumlah kes COVID-19. Justru ketika kita berjaga-jaga dengan ancaman bahaya pandemik COVID-19 ini, kita juga perlu menitik beratkan penjagaan diri dari wabak demam denggi bersama melawan denggi. Okey, itu tentang maklumat yang kami nak sampaikan, maklumat tentang demam denggi ini. Ada lagi perkara yang kami nak kongsikan kepada anda penonton wanita hari ini. Mungkin ada dalam kalangan anda yang kadang-kadang kurang faham tentang istilah berkaitan PKP. Ini kami nak bawakan. Kalau kita lihat ada 3 istilah berkaitan PKP ini. PKPB, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Ia memberi fokus kepada kawalan pergerakan berkaitan majlis sosial. Sektor ekonomi dibenarkan beroperasi mengikut keperluan. Dan kemudian PKPD, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Total lockdown, tiada pergerakan dibenarkan sama sekali dan dilaksanakan secara menyeluruh sekiranya penularan kes berselerak. Dan yang ketiga, PKPDB, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan bersasar dan ia merupakan total lockdown di lokaliti terpilih disebabkan penularan kes yang bertumpu seperti di kawasan kampung, asrama dan sebagainya. Kami harapkan perkongsian kami berkenaan dengan istilah berkaitan
PKP ini memberi pencerahan kepada anda penonton kami yang kurang faham tentang istilah-istilah ini. Sekali lagi, kami nak pesan kepada semua penonton supaya mengambil langkah berjaga-jaga, sentiasa memakai pelitup muka ketika anda keluar untuk melakukan sebarang tugasan atau ada perkara-perkara penting, sentiasa melakukan penjarakan sosial dan juga mencuci tangan menggunakan hand sanitizer. Esok wanita hari ini kembali lagi dengan topik manfaat buah-buahan. Bagaimana sebenarnya buah-buahan ini boleh kita manfaatkan dalam kehidupan kita, dalam sama ada untuk hiasan ataupun proses pemakanan kita sendiri. Bagaimana anda sendiri mengambil buah-buahan ini untuk dimanfaatkan dalam kehidupan anda. Okey, bagi pihak rakan setugas saya Sugita dan juga pihak penerbit Fiza Sabjahan, kami nak ucapkan terima kasih di atas perkongsian 1 jam anda bersama kami. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati, tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi, dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati.